Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu pada malam ini untuk membincangkan satu tajuk yang panas, sepanas cuaca di luar pada bulan panas di Malaysia ini, iaitu berkaitan dengan kes Rosliza binti Ibrahim, lawan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Agama Islam Selangor. Pada waktu sekarang, setelah beberapa hari keputusan dibuat oleh Mahkamah Persekutuan, ramai saya ingat di kalangan masyarakat tidak termasuk kumpulan perundangan yang masih terpinga-pinga apakah yang berlaku kepada perundangan Islam. Walaupun kalau kita, alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Asma yang telah memberi kepada saya penghakiman kes Rosliza binti Ibrahim, di mana saya dapat meneliti keputusan tersebut yang lebih kurang 49 muka surat, hampir 50 muka surat. Tetapi oleh kerana keputusan itu menjangkau beberapa prayers, penggunaan perkataan prayers dekat situ, dan bagaimana Mahkamah Persekutuan mengulas setiap, saya rasa kalau ini kan 3 tuntutan yang dibuat oleh atau talent, iaitu Rosliza dalam kes ini. Kita rasa dalam jangka masa yang singkat, iaitu dalam tempoh 1,5 jam ini, kita dengan 2 pembicara, kita perlu memberi fokus kepada 2 isu sahaja, iaitu nombor 1 isu bidang kuasa, nombor 2 ialah isu konflik dalam bidang kuasa, bukan sahaja bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah, dan konflik dalam bidang kuasa tersebut. Dan keduanya ialah isu penentuan status agama. Dan saya dalam perbincangan kita sebelum menggunakan wacana khas ini di bawah serius Usrah Nadwah Ilmuwan ini, kita telah membuat keputusan bahawa kita bukan mengenal pasti kes Rosliza sebagai kes murtad, tapi ia adalah kes penentuan status agama. Dan kita tahu bahawa banyak lagi kes-kes yang beratur di Mahkamah Syariah untuk penentuan status ini. Jadi keputusan Mahkamah Persekutuan ini telah, saya menggunakan perkataan, adakah telah mengubah sejarah perundangan di Malaysia. Jadi inilah yang akan dibincangkan oleh kedua-dua pembicara pada malam ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan pembicara yang pertama, iaitu Dr. Azam Adil daripada IAIS, untuk memberi gambaran luas dulu isu ini kepada pembicara kedua, Datuk Zainul Rijal, Presiden kepada Persatuan Peguam Muslim Malaysia, terus menjurus kepada mengulas kes Rosliza binti Ibrahim sebagai peguam yang membawa kes ini. Kita boleh mendengar apa yang kita kata right from the first mouth, apa yang berlaku di dalam kes ini dan bagaimana Mahkamah Persekutuan membuat keputusan seperti yang ada di dalam penghakiman, dan kebanyakan orang telah mempunyai akses kepada penghakiman tersebut. Cuma ada yang membuat komentar bahawa
ulasan lebih lanjut dari pakar-pakar lah berkaitan dengan penghakiman yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi tanpa meluangkan lebih masa lagi, saya menjemput Dr. Azam untuk memberi ulasan tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu merungkai permasalahan konflik bidang kuasa dalam penentuan status agama. Jadi Dr. Azam diberikan selama lebih kurang 20 hingga 30 minit untuk mengulas, dan saya akan memberi ingatan dari segi mengetuk komputer ini sebagai amaran bahawa Dr. Azam ada lebih kurang 5 minit lagi untuk menghabiskan pandangan dalam membicarakan isu. Dipersilakan Dr. Azam. Okay, terima kasih Prof. Zaliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa pada malam ini untuk membincangkan apa yang telah diutarakan oleh moderator Prof. Datuk Zaliha. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak penganjur yang sudi menjemput kami. Juga saya ucapkan selamat datang jugalah kepada Datuk Zainul Rijal. Semalam kita berjumpa isu panas. Ini pun panas juga, cuma dia dah agak reda sikit sebab dah lama kan. Sebab 5 hari bulan yang semalam tu putus pagi, malam tu kita bincang Datuk Zainul. Okey, jadi saya nak share slide sikit. Mungkin saya tak baca semua slide ni sebab preparation slide ni saya buat macam Datuk Zainul jugalah. Lewat petang dia bersiap sebab kita ni biasalah sibuk dengan tugas macam-macam. Okey, tajuk yang diberi adalah kes Rosliza Ibrahim merungkai isu status agama dan konflik bidang kuasa. Kalau kita menceritakan tentang penentuan agama, benda ni bukan suatu perkara yang baru dan selalunya timbullah pertikaian sama ada bidang kuasa mahkamah syariah ataupun mahkamah sibil. Jadi kalau kita nak tengok betul-betul bidang kuasa manakah, sama ada mahkamah sibil ataupun mahkamah syariah yang mempunyai kuasa untuk menentukan agama seseorang itu, terutama sekali penentuan tentang agama Islam. Jadi kita perlu merujuk kepada jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Lembaga Persekutuan yang memberi kuasa yang terhad kepada mahkamah syariah hanya kepada orang Islam setakat mana yang diberi oleh undang-undang persekutuan. Dan inilah yang dikatakan sebagai yang meliputi undang-undang diri dan keluarga, termasuklah juga beberapa perkara lain iaitu wakaf, pewarisan, zakat, batu mal dan sebagainya. Tapi ada sedikit di bawah itu penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama tersebut. Ini kita akan bincang sebentar lagi sebab dia ada kaitan dengan perbincangan malam tadi. Dari segi hukum pula kita ada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah tahun 65, Bidang 84 yang memperuntukkan Mahkamah Syariah hanya mempunyai kuasa menjatuhkan hukuman tidak lebih daripada 3 tahun penjara, denda tidak lebih RM5,000 dan sebatan tidak lebih daripada 6 kali. Dan ini kita semua kenal sebagai Akta 355. Kemudian kita ada perkara 74/2 yang memberi kuasa kepada setiap Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang seperti yang terdapat dalam jadual ke-9 butiran 1 Senarai 2 Senarai Negeri, iaitu menganugerahkan bidang kuasa jenayah syariah hanya ke atas orang Islam dan hanya terhad kepada kesan-kesan yang dilakukan oleh orang Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam dan mengadakan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi perlembagaan persekutuan secara umumnya memperuntukkan bidang kuasa jenayah Islam yang begitu terhad yang meliputi 6 kategori, di antaranya adalah kesalahan matrimoni seperti mengenai isteri, tidak taat kepada suami, kesalahan berhubung seks seperti zina, khalwat, sumbang, mahram. Ini pun ada isu semalam kita bincang, melacur, sebab ini juga ada isu sebab diperuntukkan di bawah nama jenayah syariah, ada juga di bawah kanun keisasaan. Kesalahan-kesalahan berhubung minuman keras seperti menjual dan membeli arak. Kesalahan-kesalahan berhubung dengan aspek kerohanian seperti orang Islam yang tak, laki-laki yang tidak menunaikan solat Jumaat, keengganan membayar zakat fitrah dan tidak menghormati bulan Ramadan. Termasuk juga kesalahan-kesalahan berhubung pertukaran agama
seperti tidak melaporkan dan mendaftar masuk atau keluar dari agama. Ini secara jelas disebut dan kesan-kesan lain yang termaktub dalam Undang-Undang Jenayah Islam Negeri. Jadi memandangkan bahawa Undang-Undang Islam terletak di bawah bidang kuasa negeri, pentadbiran Undang-Undang Islam dan yang berkait dengannya adalah di bawah kuasa prerogatif Sultan dan Raja-Raja. Dan oleh itu, Dewan Undang-Undang Negeri mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan hanya untuk orang-orang Islam. Dan ia tidak boleh membuat undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan. Kerana undang-undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan akan terpakai dan undang-undang negeri tersebut akan terbatas setakat mana ia berlawanan. Dan inilah seperti mana yang diputuskan dalam kes semalam dalam Iki Putra. Dalam kes Iki Putra, seperti mana yang kita wacana semalam, Datuk Zainul, Mahkamah Persekutuan secara sebulat suara memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Negeri Selangor 95 adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Dan alasannya ialah dalam perlembagaan persekutuan, kuasa utama ataupun primary power untuk membuat undang-undang termasuk undang-undang jenayah di Malaysia diletak di Parlimen. Badan Perundangan Negeri hanya mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang yang tidak termasuk dalam kuasa utama Parlimen. Dan kuasa Badan Perundangan Negeri di bawah jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri untuk membuat undang-undang berkaitan dengan pengujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu. Dengan bahasa Inggerisnya adalah creation and punishment of offences by persons professing religion of Islam against precept of Islam adalah terhad oleh perkataan kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk oleh senarai persekutuan, iaitu dipanggil preclusion clause. Oleh itu, jadual ke-9 di dalam senarai 2 Senarai Negeri juga dihadkan oleh preclusion clause ini. Jadi, Mahkamah Persekutuan bersetuju bahawa kesalahan persetubuhan pertentangan dan hukuman tabi ada satu kesalahan yang melanggar precept of Islam dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri, tapi ianya terhalang oleh preclusion clause tersebut. Oleh kerana Seksyen 377 dan Seksyen 377A Kanun Kesalahan sudah pun meliputi kesalahan jenayah persetubuhan pertentangan dengan hukuman tabi, maka Badan Perundangan Negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membuat Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1965. Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa Badan Perundangan Negeri masih mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan dengan creation and punishment of offences by person professing the religion of Islam against precept of Islam mengenai kesalahan-kesalahan berkaitan dengan akidah, kesucian agama Islam seperti menghina Al-Quran dan Hadis dan moral seperti minum arak, zina, khalwat. Dan ini membawa maksud bahawa kesalahan agama dan lain-lain kesalahan yang tersenarai dalam senarai negeri. Jadi Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Seksyen 377 Kanun Kesalahan tidak boleh wujud bersama disebabkan oleh diskriminasi yang mungkin timbul di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan yang membawa hukuman berbeza kerana pembetition iaitu Iki telah ditangkap bersama dengan beberapa orang bukan Islam. Jadi Mahkamah Persekutuan telah mengambil pendekatan. Ini saya sekarang ni pindah kepada isu bidang kuasa jenayah syariah. Mahkamah Persekutuan telah mengambil pendekatan kes Sulaiman ni, Sulaiman takrib lawan Kerajaan Negeri Terengganu. Bagaimana pendekatan ini diambil dalam kes Iki ini, iaitu mereka telah merujuk kepada kes ini, iaitu mana Tun Abdul Hamid ketika itu Ketua Hakim Negara menyatakan bahawa creation and punishment offences mempunyai limitasi berikut, iaitu pelaku kesalahan itu mestilah menganut agama Islam. Kedua, kesalahan itu bercanggah dengan precept of Islam. Ketiga, kesalahan itu tidak tersenarai di bawah senarai persekutuan, federalis dan hukuman ke atas pesal tersebut mengikut bidang kuasa jenayah syariah di bawah Seksyen 2 Akta 355, iaitu apa dikenali sebagai hukuman 356. Jadi dalam penghakiman ini Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara telah mengambil pendekatan ini dalam menentukan sama ada creation and punishment of offences itu memenuhi keempat-empat ciri tersebut. Memandangkan dalam kes Iki Putra, ia tidak memenuhi syarat ketiga, iaitu kesalahan itu tidak tersenarai di bawah kuasa senarai persekutuan, iaitu federalis, maka kesalahan persetubuhan bertentangan dengan hukuman tabi'i dalam Seksyen 28 tersebut adalah tidak berperlembagaan, terbatal dan tidak sah. Tambahan pula, DUN dan Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap jenayah persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i kerana
kesaksian yang sama termaktub dalam kanun kesaksian iaitu Seksyen 377A. Dan Tan Sri Azhar dalam judgement dia, dalam tulisan written judgement dia, menambah bahawa bidang kuasa syariah yang diberi kepada negeri dan mahkamah syariah dah bersifat residual, iaitu baki dari apa yang tidak diberi kepada persekutuan dan mahkamah sivil seperti yang tersenarai dalam persekutuan. Jadi apabila isu timbul, isu perundangan, siapa yang lebih layak? Kalau kita bercakap tentang isu perundangan Islam, siapa yang lebih layak? Mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil? Memandangkan bahawa hakim di mahkamah sivil tidak mempunyai kepakaran dan pengetahuan dalam undang-undang Islam, sudah tentulah mereka banyak bergantung kepada pandangan pakar dalam bidang undang-undang Islam. Dan ini sangat relevan dengan kes Roziza yang kita akan bincang selepas ini. Ya. Dalam Sulaiman Takrib sebagai contohnya, isu yang dikemukakan di hadapan mahkamah tentang prinsip Islam tu di bawah butiran 1 Senarai Nuga melampaui rukun Islam yang 5, dan dalam penghakiman tersebut mahkamah telah memutuskan bahawa mahkamah itu bukanlah, maknanya hakim-hakim di mahkamah sivil bukanlah pakar dalam undang-undang Islam. Begitu juga kalau kita tengok dalam kes-kes lain seperti dalam kes Hussein Said Muhammad dan lawan Said Salim. Ini juga diceritakan bagaimana tentang tuntutan melibatkan hibah juga. Maka ini juga dikata ini di bawah bidang kuasa mahkamah syariah kerana hakim-hakim itu lebih berkaliber, mempunyai ilmu pengetahuan hukum hakam Islam berkenaan hibah tersebut. Dan kalau kita tengok kes-kes yang lain pun sama dalam kes Yong Fort Ming lawan Chin Yun Q. Dan saya ingat apa yang boleh kita katakan di sini ialah setiap peruntukan yang berkenaan dengan perundangan Islam, kalau itu ataupun isu yang dibangkitkan di mahkamah sivil berkait dengan undang-undang Islam, ada kes-kes tertentu yang menceritakan bahawa hakim kata ini bidang kuasa mahkamah sivil sebab hakim-hakim itu berkelayakan dan mempunyai ilmu pengetahuan tentang undang-undang Islam itu dan serah kepada mereka. Okey. Saya nak pergi kepada persoalan yang seterusnya, itu tentang pindaan perkara 1211A. Sebelum tahun 1988 terdapat kes-kes yang berkaitan dengan undang-undang Islam yang ada di mahkamah sivil. Dan ini menimbulkan masalah kerana hakim mahkamah sivil tidak mempunyai latar belakang syariah dan undang-undang Islam yang seperti yang kita sebut tadi. Jadi satu pindaan telah dibuat pada tahun 88 di mana perkara 1211A telah dipinda dengan memasukkan 1A, dan tujuan sebenar Parlimen berbuat demikian adalah untuk menyelesaikan pemisahan bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dan ia juga bagi memastikan tiada campur tangan mahkamah sivil ke atas kes-kes yang bidang kuasanya dianugerahkan ke atas mahkamah syariah seperti yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan. Dan saya ingat adalah banyak lagi lah tujuan-tujuan pindaan tu, di antaranya ialah untuk menyekat amalan yang dibawa oleh pihak-pihak tidak berpuas hati walaupun bidang kuasa tersebut jelas dianugerah kepada mahkamah syariah. Dan salah satu kesan besar terhadap pindaan ialah mahkamah sivil tidak boleh mengambil bidang kuasa dalam perkara yang dianugerahkan kepada mahkamah syariah. Ini kerana sebelum tahun 88 ternyata mahkamah sivil banyak membuat keputusan yang dia tidak mempunyai bidang kuasa. Dan kita dapat melihat banyaklah kes-kes itulah. Dalam kes Ainan umpamanya, kemudian kita ada kes Nafsiyah, kes dipanggil Commissioner for Religious Affairs. Ini semua sebagai contohlah di antara contoh-contoh di mana mahkamah sivil campur tangan dalam bidang kuasa yang sepatutnya diberi kepada mahkamah syariah. Apabila kita menceritakan tentang konflik bidang kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil, terdapat dua pendekatan yang diambil oleh mahkamah sivil apabila persoalan berkaitan undang-undang Islam dibangkitkan. Yang pertama iaitu melihat kepada pendekatan subjek ataupun perkara, di dalam bahasa ini disebut sebagai subject matter approach, dan bukannya pendekatan berdasarkan perintah, tindakan yang dipohon ataupun remedy approach, iaitu merujuk kepada enactment negeri untuk menentukan sama ada mahkamah syariah dianugerahkan bidang kuasa tersebut secara jelas, iaitu mestilah tersurat. Oleh demikian, sekiranya Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri tidak menganugerahkan
ke atas Mahkamah Syariah sebarang bidang kuasa berhubung dengan apa-apa perkara yang diperuntukkan dalam senarai negeri, maka Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa untuk memutuskan kes tersebut. Maka dalam hal ini Mahkamah Sivil mempunyai bidang kuasa bagi mendengar kes-kes yang berkaitan dengan undang-undang Islam walaupun ianya dibangkitkan di Mahkamah Sivil. Dan banyaklah kes-kes, saya ingat saya tidak ada masa nak pergi satu-satu, tapi mungkin kita boleh share beberapa, di antaranya berkenaan dengan kes Ng Wang Chan. Di sini juga diputuskan bahawa dia menggunakan apa dipanggil sebagai nak menentukan bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah itu ialah melihat ada tak enactment yang wujud. Okey, kalau tidak maka Mahkamah Syariah tidak diberi bidang kuasa tersebut. Begitu juga dalam Lim Chan Sing dan juga beberapa kes yang lain, Syekh Zulkifli, Syekh Natar, Latifah Mat Zain, Abdul Kahar Ahmad, dan juga apa yang kita bincang tadi ada juga disebut di sini ialah Sulaiman Takrib. Pendekatan kedua, yang ni yang saya ingat, yang saya akan bincang apabila kita masuk kes Rosliza ni ialah berdasarkan perintah tindakan yang dipohon, iaitu dengan lain perkataan, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa memutuskan perkara yang diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri walaupun peruntukan mengenai subjek ataupun perkara tersebut tidak dinyatakan secara jelas dan nyata, iaitu tersurat. Jadi apa yang penting di sini ialah cukup ataupun memadai dengan secara tersirat, tak perlu tersurat. Dan dalam hal ini kita melihat melalui pendekatan ini Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa ke atas persoalan undang-undang Islam kerana ianya adalah bidang kuasa eksklusif walaupun ia tidak dianugerahkan dalam enactment tersebut. Dengan lain perkataan, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa tersebut secara tersirat, maka Mahkamah Sivil hendaklah tidak masuk campur tangan kerana ia tidak mempunyai bidang kuasa dalam persoalan tersebut. Dan ini banyaklah di antara kes-kes yang semua kita tahu, di antaranya ialah Dalit Koh lah. Kemudian kita ada Muhammad Hakim Lee, Sung Sing, Tong Yah Jumali, Lina Joy, ini juga dibincangkan dalam kes dalam kes Rosliza, di mana dia tidak mengambil pendekatan Lina Joy kerana dia kata Lina Joy ni ialah permohonan untuk keluar Islam, bukannya penentuan bahawa dia tidak Islam daripada asalnya. Cuma saya suka berkongsi dengan para hadirin sekalian berkenaan dengan bidang kuasa. Tadi kita sebut dah, bidang kuasa tersurat, bidang kuasa tersirat dia Mahkamah Syariah boleh ambil kes walaupun tidak disebut secara jelas dalam enactment. Secara tersirat dia boleh ambil kes tu sebab Mahkamah Sivil kata itu bidang mahkamah. Tapi dalam hal yang sama, kita ada juga beberapa kes. Cuma saya dalam malam ni saya hanya ambil satu kes, iaitu Mahkamah Syariah tu dia enggan menggunakan bidang kuasa tersebut. Yang ini saya dapat lihat mungkin ada sedikit persamaan dengan kes ini, kes Rosliza, tapi saya nak bincangkan sedikit itu tentang kes Azmi, iaitu dikenali juga sebagai Roni, lawan pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak. Dalam hal ini, Mahkamah Tinggi Sivil Kuching memutuskan bahawa pemohon adalah dari keturunan Bidayuh dan beragama Kristian dan ibu bapanya telah memeluk Islam sejak tahun 83, dan hasil dari pemelukan Islam, ayah pemohon juga mengikut agama baru bapaknya sekitar umur 8 tahun dengan diberi nama Azmi Muhammad Azam. Walaupun begitu, pemohon dibesarkan dan dididik secara Kristian di kalangan suku Bidayuh dan dibaptiskan pada 4 September 1999. Pemohon tidak mengamalkan ajaran Islam. Pada tarikh 15 Julai tahun 2014, pemohon memohon kepada Jabatan Pendaftaran Negara Cawangan Limbang memohon pertukaran kad pengenalan, nama kad pengenalannya kepada nama bukan Islam, tapi dimaklumkan bahawa pemohon perlu membawa dokumen dari Jabatan Agama Islam Sarawak dan arahan mahkamah. Jadi pemohon pergi ke Jabatan Agama Islam Sarawak di Limbang dan dimaklumkan Jabatan Agama Islam Sarawak tidak boleh membantu hal ini dan menyuruh pemohon memohon di mahkamah. Persoalannya ialah apabila peguam pelantik menulis kepada Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, jawapan balas ialah Ketua Hakim Syar'i bertarikh 7 Julai 2015 memaklumkan bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan sijil keluar dari agama Islam. Memandangkan bahawa Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak tidak mempunyai bidang kuasa mengeluarkan sijil keluar Islam, peguam pemohon berhujah bahawa JPN tidak mempunyai asas
supaya Mahkamah Syariah mengeluarkan CJ tersebut. Jadi responden satu Jabatan Agama Islam Sarawak dan Majlis Agama Islam Sarawak tidak membantah permohonan tersebut, tidak membantah pemohon untuk keluar Islam, tapi JPN tetap mahu memerlukan satu arahan daripada Mahkamah Syariah. Jadi Peguam Persekutuan berhujah bahawa walaupun ordinan Mahkamah Syariah 2001 tidak menganugerahkan bidang kuasa untuk mendengar kes keluar Islam, tetapi secara tersiratnya Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa berbuat demikian. Jadi Peguam Persekutuan membawa kes-kes lah seperti yang saya sebut tadi lah, Dalik Koh Soong Sing, Sheikh Zulkifli, Lina Joy lah untuk berhujah lah di hadapannya. Tapi bagaimanapun Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Jin Kee tidak dapat menerima hujah-hujah tersebut kerana pada khidmat beliau isu yang timbul ialah bukan isu bidang kuasa tapi isu perlembagaan. Oleh kerana pelantiz dibesarkan secara Kristian dalam masyarakat Bidayuh dan mengikut agama ibu bapanya sekitar umur 8 tahun, pelantiz tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, malah mengikut ajaran Kristian. Dan pelantiz memohon hak kebebasan beragama seperti yang terkandung dalam perkara 11 1 Perlembagaan Persekutuan bahawa beliau adalah seorang yang beragama Kristian. Jadi ini pada pandangan saya lah, angkara keengganan Mahkamah Syariah Sarawak mendengar kes ini akhirnya telah jatuh ke tangan Mahkamah Sivil dengan keputusan bahawa pemohon adalah seorang Kristian, bahawa JPN hendak menukar namanya kepada Azmi daripada Azmi bin Muhammad Azam Shah kepada Runi anak Rebit dan memadam kata Islam dalam kad pengenalan. Dan dalam hal ini saya merujuk ni Datuk Zainul mungkin boleh komen mempersoalkan tindakan kerajaan dalam perkara ini kerana ia menyebabkan perubahan besar dalam dasar kerajaan mengenai permohonan keluar dari agama Islam. Dan Datuk Nasir Desa pula berpandangan bahawa kes Roni beza dengan Lina Joy. Kerana Lina Joy dia asalnya orang Islam Melayu, dibesarkan secara Islam, kemudian nak tukar nama, nak tukar agama. Tapi dalam kes Roni dia kata dia mengikut agama ibu bapaknya sebagai Islam sejak kanak-kanak, tapi apabila Roni dewasa beliau mahu kembali kepada agama asalnya iaitu Kristian. Mungkin boleh kita kupaskan sekali dengan kes Rosliza. Okey, pada pengamatan saya sebelum kes Ika Putra yang diputuskan, kes ini tidak mengikut keputusan Mahkamah Persekutuan seperti yang diputuskan dalam kes-kes seperti Dalik Koh, Muhammad Hakim Lee, Soong Sing, Sheikh Zulkifli, Lina Joy dan juga Haji Raimi. Di mana Mahkamah Syariah adalah mahkamah kompeten dan mempunyai bidang kuasa dan menentukan agama seseorang itu Islam atau tidak walaupun tiada peruntukan tersebut dalam Indikman Negeri. Lagipun Mahkamah Syariah perlu berani membuat keputusan dan saya selalu sebutlah pendekatan itu mestilah pendekatan yang lebih terbuka. Dan ikutlah contoh kes Datuk Menteri Osman Baginda walaupun diputuskan di Mahkamah Sivil bahawa menyatakan Perlembagaan Persekutuan itu merupakan undang-undang bertulis tersendiri. Sekarang kita pergi kepada kes Rosliza. Saya tak mahu pergi detail sebab Datuk Zainul akan pergi pada detail. Cuma kita bolehlah secara umumnya bahawa kes Rosliza ni dia dilahirkan, katanya dilahirkan anak tak sataraf lah, itu di luar nikah, berbapakan seorang Muslim dan beribukan penganut agama Buddha. Dia berjaya dalam rajuannya di Mahkamah Persekutuan untuk diisytiharkan sebagai bukan Islam. Jadi kalau kes ini diputuskan pada 5 Februari yang lalu, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun yang mengetuai panel 9 hakim dalam penghakiman yang keputusan 7-2. Yang dua ni adalah Tan Sri Azhar dengan Datuk Hasnah membenarkan Rayyan Rosliza berserta dengan permohonannya. Jadi Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa perayu diisytiharkan sebagai bukan Islam kerana ibunya beragama Buddha. Ibunya tidak pernah berkahwin dengan bapaknya walaupun bapaknya itu beragama Islam, menjadikan statusnya anak tak sataraf serta tidak pernah dibesarkan dengan didikan agama Islam. Maka kerana itu dia adalah dari asal lagi bukan beragama Islam. Tapi dalam masa yang sama, mahkamah juga menegaskan bahawa jika seseorang itu pada asalnya adalah beragama Islam dan kemudian ingin keluar Islam, maka mahkamah yang ada bidang kuasa adalah Mahkamah Syariah. Kemudian disebutlah dalam perenggan 60-61 secara nyata ditegaskan bahawa apabila seseorang itu telah menjadi orang Islam, maka proses untuk keluar Islam mestilah mengikut hukum fiqh Islam. Seseorang itu tidak boleh meninggalkan Islam secara keputusan sendiri, semata-mata sebaliknya mestilah melalui proses yang sah di Mahkamah Syariah. Isu di sinilah mahkamah
mana yang mempunyai bidang kuasa dalam menentukan status seseorang yang dikatakan tidak pernah beragama Islam? Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil? Mahkamah Persekutuan dalam kes ini memutuskan bahawa jika seseorang itu dari asalnya lagi bukan Islam, tetapi secara khilaf didaftarkan di dalam surat beranak atau kad pengenalan sebagai seorang Islam, maka Mahkamah Sivil ada bidang kuasa untuk membuat pengisytiharan yang dia bukan Islam untuk memperbetulkan kekhilafan dalam kad pengenalan itu. Manakala jika seseorang itu asalnya beragama Islam tetapi kemudiannya hendak keluar Islam, maka Mahkamah Sivil tidak ada bidang kuasa tersebut. Sebaliknya, hanya Mahkamah Syariah sahaja yang mempunyai bidang kuasa untuk menentukan dan memutuskannya. Melihat kepada realiti semasa, yang saya pergi melihat kepada realiti semasa apa yang berlaku dalam permohonan status agama di Mahkamah Syariah, keluar daripada kes Reza, selain daripada mu'alaf dan orang Melayu yang asalnya Islam memohon untuk keluar agama Islam, terdapat juga kes permohonan yang disebabkan berada dalam dilema akibat kekeliruan tentang status agama yang sebenar. Ini yang disebut oleh Prof. Zaliha tadi. Jadi kalau kita tengok kajian, ini tulisan yang dibuat oleh Dr. Siti Zubadah dan juga kawan-kawan dia, yang dibuat oleh Zanariah Dimon dan Zaini Yusnita. Mereka telah mengenal pasti alasan yang digunakan dalam permohonan penentuan status agama di Mahkamah Tinggi Syariah, bukan di Mahkamah Sivil. Antaranya adalah permohonan tiada rekod pengesahan status agama. Ibu bapa memeluk agama Islam selepas pemohon dilahirkan. Pemohon merupakan anak hasil perkahwinan antara pasangan yang beragama Islam dan bukan Islam. Ini ada hasil perkahwinan. Kes Rizal dia kata tak kahwin. Pemelukan Islam tidak mengikut prosedur undang-undang atau tidak diketahui oleh waris. Perceraian suami isteri, kekeliruan status agama, permohonan keluar Islam. Ini di antara yang dikatakan permohonan-permohonan untuk pengisytiharan status agama seseorang itu. Kajian oleh Peng Hin Ismail dan Siti Zubadah di Sabah menunjukkan terdapat juga kes yang difailkan dengan alasan mereka bukan beragama Islam dari awal. Pemohon masuk Islam beramai-ramai tanpa mengetahui erti syahadah yang diucapkan. Pemohon telah salah didaftarkan sebagai Islam oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara. So dalam kajian mereka pada tahun 2015, didapati bahawa permohonan status agama di Mahkamah Syariah bukan berpunca daripada tindakan seseorang Islam itu untuk murtad. Tapi kebanyakan kes difail kerana pemohon ingin memperbetulkan status agama dalam kad pengenalan akibat kesilapan teknikal yang berlaku semasa pendaftaran nama di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi, penentuan status agama amat perlu dalam situasi jika seseorang itu didapati bukan Islam atau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam. Tetapi terdapat bukti yang menunjukkan beliau beragama Islam seperti terteranya perkataan Islam dalam kad pengenalan miliknya, pemelukan Islam yang tidak diiktiraf atau tidak didaftarkan, serta kekeliruan tentang status agamanya pada hari kematian. Dan amalannya ialah seseorang itu perlu mengemukakan permohonan ke Mahkamah Tinggi Syariah bagi mendapatkan pengisytiharan sebagai bukan Islam atau tidak lagi digelar sebagai orang Islam. Tetapi penggunaan peruntukan yang terkandung dalam bidang kuasa pengisytiharan status agama dengan niat untuk murtad atau ingin meninggalkan agama Islam merupakan suatu tindakan yang menyalahkan mahkamah. Permohonan pengisytiharan status agama juga perlu dibezakan daripada kes murtad yang ditangani secara jenayah. Meskipun begitu, peruntukan undang-undang yang menangani kes murtad sebagai suatu kesalahan jenayah tidak terdapat di setiap negeri. Jadi kesimpulannya apa yang saya boleh katakan di sini, ramai orang bersetuju. Yang saya baca-baca ni, ramai juga. Ada yang tak bersetuju tapi ramai juga yang bersetuju dengan keputusan Mahkamah Persekutuan dan kes Reza. Kerana perayu tidak pernah beragama Islam. Were never Muslim. Dan bukannya bukan lagi Islam, iaitu no longer Muslim. Nampaknya Mahkamah Persekutuan tidak langsung membincangkan sama ada bidang kuasa yang diputuskan itu adalah tersurat atau tersirat. Kalau kita mengambil pendekatan kes-kes yang diputuskan bahawa Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa dalam menentukan status agama seseorang itu yang dikatakan Islam, sama ada bukan lagi Islam atau tidak pernah Islam atau tidak pernah mengamalkan Islam, pada khidmat saya, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa tersebut. Ini kerana dalam menentukan status agama seseorang itu, Islam atau tidak,
hukum hakam Islam perlu diteliti terlebih dahulu. Bahkan dalam menentukan status anak sah taraf, pandangan oleh pakar perundangan Islam wajib diambil. Bukankah pakar perundangan Islam itu terdapat di kalangan hakim Mahkamah Syariah? Malah dalam pandangan dua hakim yang disen itu, Tan Sri Azhar dan Datuk Hasnah, dia tidak membuat keputusan terhadap dua isu yang dibangkitkan, sama ada Ibrahim dan Yak Amoy itu telah berkahwin sebelum Rosliza dilahirkan, dan maksud sebenar Seksyen 2 Enakmen Agama Islam Selangor, sekiranya bapa sahaja seorang Islam, apakah anak ini juga adalah seorang Islam. Jadi isu nasab anak ini sepatutnya diputuskan oleh siapa? Oleh pakar. Nah, pakar ini tidak lain tidak bukan ialah hakim. Dan hakim itu mestilah hakim di Mahkamah Syariah. Itulah saja dulu buat permulaan. Mungkin Datuk Zainal boleh mengupas lebih lanjut tentang kes Rosliza tu. Okey, dulu Prof Zaliha. Ya, terima kasih Dr. Azam. Walaupun kita ada beberapa masalah teknikal di peringkat akhir tadi, terutama dalam mengulas kesimpulan dari perbincangan, tapi tak apa, kita terus pergi kepada Datuk Zainal dulu untuk menjurus dan mengulas kes Rosliza ini, bidang kuasa, konflik bidang kuasa dan penentuan status agama. Ini sebenarnya isu yang tak selesai-selesai lah hingga sekarang. Jadi inilah apabila Mahkamah Persekutuan membuat keputusan yang begini, dia menimbulkan beberapa persoalan yang insya-Allah akan diambil tindakan selepas ini, sama ada oleh pihak-pihak yang berkepentingan memastikan sekiranya dalam konteks memperkasakan Mahkamah Syariah. Ya, dipersilakan Datuk Zainal Rizal. Datuk ada lebih kurang 20 hingga 30 minit ya Datuk. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof Datuk Sri Zaliha, moderator kita pada malam ini, begitu juga dengan rakan panelis Dr. Azam, dan juga terima kasih kepada barisan penganjur, banyak penganjur saya tak boleh sebutkan satu persatu pada malam ini kerana menjemput saya sebagai salah seorang panelis. Tapi sebenarnya panelis pun ada kekangan-kekangan dia sendiri. Moderator nampaknya lebih pakar daripada panelis kita, termasuklah saya sendiri sebenarnya. Namun begitu, saya diamanahkan untuk bercakap tentang kes Rosliza dalam konteks untuk merungkai isu bidang kuasa agama dan konflik bidang kuasa mahkamah. Sebelum saya pergi lebih jauh daripada untuk kes ini, sebagaimana yang dimaklumkan tadi, saya akan zero in kepada kes ini secara detail. Saya mestilah put a caveat terlebih dahulu. Saya letakkan satu notis pada semua pendengar dan juga penonton pada malam ini bahawa saya adalah peguam cara yang mengendalikan kes ini bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Daripada permohonan untuk Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Majlis mencelah di dalam kes ini dibenarkan, dan di Mahkamah Tinggi di mana kami menang di dalam kes Mahkamah Tinggi, begitu juga rayuan oleh pihak Rosliza di Mahkamah Rayuan di mana rayuan ditolak. Tetapi apabila rayuan kali keduanya di Mahkamah Persekutuan, itulah hasilnya pada 5 hari bulan yang lepas, yang mana rayuan oleh Rosliza Ibrahim itu dibenarkan dengan beberapa persoalan-persoalan perundangan. Ya. Sebelum saya pergi kepada kes ini, saya sebagaimana saya katakan tadi, saya adalah peguam bagi pihak Majlis Agama Islam. Apabila saya di-approach oleh Majlis Agama Islam tentang kes ini, ada beberapa persoalan yang bermain di fikiran saya untuk mengendalikan kes ini. Iaitu sama ada saya akan mengendalikan kes ini untuk mempertahankan akidah Rosliza itu sendiri.
Malangnya saya tidak kenal Rosliza itu siapa. Saya tidak tahu siapa ibu dan bapa Rosliza, dan saya juga tidak mempunyai akses kepada Rosliza kerana beliau telah pun melantik peguamnya sendiri. Sebagai peguam, saya tidak boleh berkomunikasi dengan anak peguam yang lain. Yang keduanya, sama ada saya mahu mempertahankan bidang kuasa Mahkamah Syariah sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Azam tadi tentang kuasa yang diberikan, bidang kuasa dan kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah. Dan yang ketiganya, isu mengenai mempertahankan perundangan syariah itu sendiri. Apabila saya telitikan ketiga-tiga perkara ini, ketika saya menerima brief daripada Majlis Agama Islam Selangor, saya katakan pada diri saya sendiri bahawa untuk mempertahankan akidah Rosliza ini adalah satu perkara yang saya boleh katakan sebagai gone case, sebab saya tak ada akses, saya tak boleh buat apa-apa lagi, dan dia telah pun pergi ke mahkamah untuk nekat untuk pergi ke mahkamah untuk mendapatkan perintah daripada mahkamah. Jadi tinggallah isu yang saya akan perjuangkan, iaitu untuk mempertahankan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan juga mempertahankan perundangan syariah. Saya perlu nyatakan ini sebab inilah jalan yang saya ambil apabila saya mengendalikan kes ini. Jadi orang ramai berkata, kenapa kalau anak dah tak sah taraf, kenapa saya masih lagi mempertahankan untuk nasabnya adalah nasab kepada ibu, bukan pada bapa yang Islam, anak tak sah taraf ini, kenapa saya masih lagi mahu mewakili Majlis Agama Islam. Tapi objektif saya di dalam mengendalikan kes ini adalah objektif yang kedua dan ketiga yang saya katakan tadi. Jadi saya nak penonton semua jelas kenapa saya mengendalikan kes ini bagi pihak Majlis Agama Islam Selangor. Kerana kalau saya tidak mempertahankan Mahkamah Syariah dan juga perundangan syariah, maka bidang kuasa itu akan makin lama diperlekehkan, makin lama apa yang tinggal kepada Mahkamah Syariah dan juga perundangan syariah. Ya, okey. Next kita akan lihat kepada latar belakang kes ini. Ya, secara ringkasnya, Rosliza ini dilahirkan pada 19 November 1981 di Hospital Bersalin, China, Kuala Lumpur. Ibunya Yap Amoy dan bapanya ialah Ibrahim bin Hassan. Encik Ibrahim. 19 November 1981. Tarikh-tarikh adalah sangat penting. Ya. Ketika kelahiran, di dalam sijil kelahiran disebut alamat Puan Yap ini adalah di 38B Jalan Pasar Pudu, Kuala Lumpur. Ya, alamatnya adalah 38B Jalan Pasar Pudu, Kuala Lumpur. Ya. Beberapa bulan selepas daripada itu, Encik Ibrahim, bapa pada Rosliza ini, ada membuat permohonan untuk mendapatkan kad pengenalan yang baru untuk beliau. Ya. Dan alamat yang digunakan adalah juga 38B Jalan Pasar Pudu, Kuala Lumpur. Ya. Selang beberapa bulan. Ya. Kemudian 12 tahun selepas itu, iaitu pada 13 Januari 1994, Encik Ibrahim ini, bapa pada Rosliza ini, memohon kad pengenalan untuk Rosliza, yang mana diisytiharkan Rosliza ini adalah agama Islam, ibunya adalah Melayu, ini pada tahun 1994, dan tinggal di Taman Maju Jaya, Kuala Lumpur. Alamat tinggal ialah Encik Ibrahim ialah di Taman Maju Jaya, Kuala Lumpur. Setahun selepas itu, pada 14 Januari 1995, Encik Ibrahim mengemukakan permohonan untuk kad pengenalan dia sendiri. Tadi Rosliza kan, kad pengenalannya sendiri dan menggunakan alamat Taman Maju Jaya juga. Alamat yang sama Encik Ibrahim ini. Ya. Sebulan selepas daripada itu, ini ada kesilapan sedikit ya, sebab saya sediakan slide ini semalam, tapi saya tak sempat semak sebab kes Iki Putra ni
sampai maghrib tadi saya tak sempat nak semak, ada kesilapan, beberapa kesilapan di dalam PowerPoint ini, saya akan betulkan. Sebulan selepas itu, iaitu pada 14 bulan Februari 1995, Puan Yap memohon kad pengenalan baru dan alamat kediamannya adalah di alamat Taman Maju Jaya itu. Sama dengan alamat Encik Ibrahim. Ya, tetapi dalam permohonan tersebut dia menulis agamanya adalah Buddha dan status adalah berkahwin. Ya, alamat pada 14 Januari 1995 Encik Ibrahim adalah di Taman Maju Jaya. Alamat pada 14/2/95 Puan Yap adalah di Taman Maju Jaya juga, sama. Ya. Tetapi pada 8 bulan Oktober 2008, ya, berbelas tahun selepas daripada itu, Ibu Rosliza, Puan Yap ini telah membuat satu statutory declaration yang menyatakan bahawa Rosliza itu adalah anak perempuannya, dan dia dan Encik Ibrahim adalah ibu bapa kepada Rosliza, ibu dan bapa, ya, kepada Rosliza, dan Encik Ibrahim belum berkahwin dengannya, belum berkahwin. Plaintiff tidak dibesarkan sebagai Rosliza tidak dibesarkan sebagai seorang Islam. Maaf, pada 8 Oktober 2008, ya. Ini dibuat di dalam surat akuan oleh Puan Yap. 4 bulan selepas daripada itu, Puan Yap meninggal dunia. Jadi semasa perbicaraan, kami tidak boleh memanggil Puan Yap kerana Puan Yap telah meninggal dunia. Kami juga tidak boleh memanggil Encik Ibrahim kerana kita tidak tahu di mana Encik Ibrahim ini berada. Apabila ditanya kepada Rosliza, dia pun kata dia tidak tahu di mana bapanya berada. Okey, kenapa saya katakan tarikh-tarikh itu penting, alamat-alamat itu penting? Kerana nanti saya akan pergi lebih detail. Mahkamah Tinggi di dalam dapatan penemuan faktanya mengatakan oleh kerana mereka ini, Puan Yap dan juga Encik Ibrahim ni tinggal bersama di jalan besar Pasar Pudu, tinggal bersama di Taman Maju Jaya Kuala Lumpur dan sebagainya, ada kemungkinan mereka ini telah pun berkahwin. Sama ada mereka berkahwin di luar negara ataupun mereka berkahwin di dalam negara tetapi tidak mendaftarkan perkahwinan mereka. Pendaftaran bukanlah syarat untuk sah satu perkahwinan. Itu yang didapati, fakta yang ditemukan oleh Hakim Mahkamah Tinggi. Ya, kalau peguam kita tahu, fakta ditemui oleh Hakim Bicara, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi. Di peringkat rayuan, fakta biasanya tidak diganggu oleh mahkamah-mahkamah atasan. Ya. Dan kita lihat kelahiran Rosliza adalah pada tahun 1981. Pada tahun 1981, Selangor menggunakan enactment pentadbiran 1952 yang mana tentang pendaftaran perkahwinan dan sebagainya masih lagi tidak teratur. Undang-undang yang teratur ialah lebih kurang pada tahun 1984-85 sebegitu tentang pendaftaran perkahwinan, pernikahan dan sebagainya. Tapi sebelum daripada itu, undang-undang mengenai pendaftaran perkahwinan kita adalah selalu umum, agak umum dan mungkin tidak teratur. Jadi oleh yang demikian, Mahkamah Tinggi membuat dapatan bahawa ada berkemungkinan mereka telah berkahwin tetapi tidak mendaftarkan perkahwinan kerana telah disemak di dalam daftaran perkahwinan beberapa negeri tetapi tidak ada dapat pengesahan yang mereka berdua ini telah pun berkahwin. Ya, okey. Apa yang dipohon oleh Rosliza, prayers yang dipohon oleh Rosliza, tuntutan yang dibuat ialah yang pertama ialah satu perisytiharan bahawa Rosliza adalah anak yang tak sah taraf dan ibunya adalah Puan Yap, ibu kandung. Yang kedua, dia mohon
satu peristihan bahawa ibu bapanya dalam enakmen pentadbiran agama Islam itu bukanlah ibu bapa sah taraf, ya. Dia seorang anak tak sah taraf dan dia bukan terjumlah sebagai orang Islam. Yang ketiga, suatu peristiharan bahawa plaintiff yang bermastautin dia dah pindah di negeri Selangor bukan seorang yang person professing religion of Islam, ya, menganut agama Islam, ya. Dan oleh yang demikian, semua undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan Negeri Selangor menurut jadual ke-9 adalah tidak terpakai kepada Rosliza kerana dia bukan Islam. Mahkamah Syariah dalam negeri Selangor tidak mempunyai bidang kuasa ke atas Rosliza. Ini yang dipohon. Ya. Dia kata dia adalah non-Muslim at initio. Dari awalnya adalah seorang bukan Islam. Jadi undang-undang Islam adalah tidak terpakai kepada beliau. Ya. Maka ini perintah yang lain. Mahkamah Tinggi membuat dapatan dan juga penghakiman bahawa mahkamah berpendapat bahawa terdapat pernikahan walaupun perkahwinan tidak berdaftar di antara Encik Ibrahim dan Madam Yap. Namun kesalahan tersebut harus ditentukan, bukan kesalahan, pernikahan tersebut harus ditentukan oleh Mahkamah Syariah. Sebab hakim kata tidak logik mereka itu berpindah pun tinggal sama dan sebagainya. Ada kemungkinan yang besar mereka telah bernikah. Tapi pada tahun prior to 1981 ada kemungkinan pendaftaran itu tidak dapat dibuat ataupun mereka tidak tahu tentang pendaftaran tetapi pernikahan telah pun berlaku. Kita tak boleh nak cari Puan Yap sebab Puan Yap telah meninggal dunia. Kita tak boleh cari Encik Ibrahim sebab kita tidak tahu Encik Ibrahim di mana. Apabila kita bertanya dengan Rosliza pun dia enggan untuk memberikan butiran kepada bapanya. Apabila kita minta dokumen-dokumen persekolahan di peringkat sekolah rendah dan sebagainya pun kita tidak memperolehi. Jadi kita tak tahu apakah status pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah dan sebagainya. Tetapi hakim kata ada kemungkinan dia berkahwin, dapatan yang dibuat perkahwinan itu wujud. Oleh yang demikian bukanlah beliau Rosliza bukanlah anak tak sah taraf. Mahkamah juga berpendapat bahawa deklarasi yang dipohon oleh Rosliza ini bahawa dia bukan lagi seorang Islam harus ditentukan kerana dia adalah orang Islam dan tetapi kos tidak diberikan terhadap Rosliza. Jadi ini penghakiman daripada Mahkamah Tinggi yang membuat dapatan bahawa telah ada perkahwinan tetapi tidak didaftarkan. Ya. Okay. Di peringkat Mahkamah Rayuan, apabila Rosliza tak puas hati, tetapi saya tak nak pergi detail kepada penghakiman Mahkamah Rayuan ini sebab panjang dan dia tidak relevan dengan apa yang ada di Mahkamah Persekutuan sebab dia lebih pada technical issue, ya, tentang kebolehgunaan Guardianship of Infant Act. Mahkamah Rayuan kata tak boleh guna Guardianship of Infant Act kerana Rosliza telah bukan infant lagi, dah besar, dah 35 tahun dan sebagainya. Kenapa dah 35 tahun baru mohon, bukan masa kecil dan sebagainya. Itu satu yang very technical, ya. Mahkamah Rayuan mengatakan bahawa pendasaran plaintiff kepada anak tak sah taraf itu perlu ditentukan oleh Mahkamah Syariah dan Guardianship of Infant Act itu tidak terpakai. Next, ini panjang, ya, di Mahkamah ini. Dan Mahkamah Rayuan kata mereka terikat dengan keputusan di dalam kes Lina Joy yang mana Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan agama Rosliza tetapi Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa. Okay. Manakala apabila kali kedua Rosliza telah kalah di Mahkamah Rayuan, mereka memohon kebenaran untuk merayu di Mahkamah Persekutuan. Ini adalah prosedur yang ada untuk rayuan di Mahkamah Persekutuan.
Dan daripada 3 soalan yang dikemukakan, Mahkamah Persekutuan membenarkan 2 soalan sahaja yang diajukan kepada Mahkamah Persekutuan untuk dijawab. Iaitu yang pertama, where the subject matter of the cause of a cause or matter requires a determination of whether a person is or is not a Muslim under the law, rather than whether a person is no longer a Muslim, whether the High Court has exclusive jurisdiction to hear and determine the said subject matter on a proper interpretation of Article 121 and Item 1 of the State List of the Federal Constitution. Maknanya, soalan pertama yang perlu dijawab oleh mahkamah ialah adakah seorang itu adalah seorang yang bukan Islam ataupun bukan lagi beragama Islam, ya, yang ditentukan sama ada Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa ataupun tidak tentang perkara ini. Jadi tidak timbul tentang isu sama ada dapatan daripada Mahkamah Tinggi yang mengatakan Mahkamah Tinggi menemukan fakta bahawa ibu bapa Rosliza itu telah pun berkahwin dan anaknya adalah anak yang sah taraf, tidak timbul di dalam persoalan nombor 1. Manakala persoalan nombor 2 ialah mengenai pendaftaran, iaitu Regulation 24 yang mengatakan di dalam Regulation 24 ini butiran yang ada di dalam borang pendaftaran, siapa nak challenge borang itu terletak kepada orang yang mengakui the truth of the contents of the written application. Jadi di dalam borang 24 itu mengatakan Regulation 24 mengatakan ibu dan bapa mereka Rosliza berkahwin. Jadi Mahkamah Persekutuan kata siapa yang nak tentukan ibu dan bapa itu berkahwin, siapa nak bergantung kepada fakta tersebut, mereka lah yang perlu membuktikan kepada Mahkamah Persekutuan, bukan mereka yang menafikan fakta tersebut. Jadi bagaimana kita nak membuktikan ibu dan bapanya telah berkahwin, itu berdasarkan kepada penghakiman Mahkamah Tinggi tadi. Tetapi kalau kita nak panggil saksi, macam mana kita nak panggil ibu Rosliza yang telah meninggal dunia, macam mana kita nak panggil bapa Rosliza, Encik Ibrahim, yang kita tidak tahu di mana. Itu jadi permasalahan yang timbul kepada kita. Dan di peringkat mahkamah, alasan yang dibuat oleh mahkamah ialah mahkamah berpendapat bahawa siapa yang ingin, ini soalan nombor 2 tadi, saya pergi ke soalan nombor 2 lebih dahulu, siapa yang ingin mendakwa, bukan menubuhkan fakta yang tidak benar untuk hanya bergantung siapa yang mengatakan satu fakta itu benar, dialah yang membuktikan fakta tersebut, ya. Dan mahkamah mengatakan bahawa dalam kes ini oleh kerana pihak Kerajaan Negeri Selangor dan juga Majlis Agama Islam Selangor tidak dapat membuktikan berdasarkan perkara Regulation 24 tadi yang apakah fakta sebenarnya. Oleh yang demikian, mahkamah mengganggu dapatan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi dengan mengatakan bahawa tidak timbul perkahwinan antara Madam Yap dan juga Ibrahim. Ya. Walaupun dapatan biasanya hakim bicara yang buat penemuan, tetapi Mahkamah Persekutuan mengatakan dapatan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi itu bersifat perverse, yang tidak adil, tidak betul, maka dapatan itu telah diganggu oleh Mahkamah Persekutuan yang menyebabkan mengatakan bahawa Majlis Agama Islam dan juga Kerajaan Negeri Selangor tidak dapat membuktikan bahawa perkahwinan telah pun berlaku. Ya, okey. Next. Alasan untuk soalan 2 lagi mengatakan mahkamah menerangkan dengan lebih lanjut tentang Seksyen 111 enactment Undang-Undang Keluarga Islam berserta dengan fakta kes telah wujud plaintiff mengatakan berdasarkan pada Seksyen 111 ini plaintiff adalah anak tak sah taraf, anak luar nikah. Oleh kerana perkahwinan tadi tidak dapat dibuktikan, plaintiff adalah anak luar nikah walaupun status plaintiff Muslim, status Muslim plaintiff itu dipertikaikan. Kami berhujah di peringkat Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa
Di dalam jurisprudens Islam, anak itu bukan hanya dikategorikan sebagai anak yang sah taraf dan juga anak tidak sah taraf. Terdapat kategori ketiga yang jarang diperbincangkan oleh mahkamah ataupun dalam peruntukan-peruntukan undang-undang, iaitu anak yang dilahirkan secara wati syubhah, anak yang syubhah yang kita mungkin contoh anak wati syubhah, ibu dan bapa tersebut mungkin berpandangan bahawa nikah antara mereka itu sah menggunakan wali yang tertentu dan sebagainya, tetapi telah diisytiharkan pernikahan tersebut tidak sah. Mungkin suami dan isteri itu adalah terdiri daripada adik-beradik yang mereka tidak kenal antara satu sama lain. Anak tersebut bukan anak tak sah taraf, tetapi anak tersebut telah adalah anak wati syubhah, yang mana ibu dan bapa mereka dalam kehidupan mereka menganggap perkahwinan mereka adalah perkahwinan yang sah. Begitu juga dalam kes ini, kita boleh hujahkan bahawa oleh kerana mereka telah tinggal di dua tempat yang berasingan yang secara bersama dalam tempoh yang panjang, ada kemungkinan mereka menganggap perkahwinan mereka itu adalah perkahwinan yang sah, tetapi kita yang tidak dapat membuktikan bahawa perkahwinan itu telah didaftarkan. Jadi oleh yang demikian, kita menghujahkan bahawa sekurang-kurangnya kalau ia bukan anak sah taraf pun, ia mungkin merupakan anak yang bersifat wati syubhah, yang mana di dalam kes anak wati syubhah ini nasabnya adalah kepada bapa tersebut adalah Encik Ibrahim, bapa orang Islam. Tetapi kita nyatakan di dalam penghujah sama ada Rosliza ini adalah anak sah taraf, ataupun dia merupakan anak tidak sah taraf, ataupun anak wati syubhah ini bukanlah mahkamah sivil yang menentukannya. Penentuan ini adalah kepada mahkamah syariah. Jadi oleh yang demikian, mahkamah yang berhak untuk menentukan sah taraf, tidak sah taraf ataupun wati syubhah ini adalah mahkamah syariah. Tetapi mahkamah persekutuan mengambil pendekatan bahawa oleh kerana perkahwinan itu tidak dibuktikan dan mereka tidak bersetuju dengan penemuan fakta yang dibawa oleh yang didapati oleh mahkamah tinggi, oleh yang demikian anak Rosliza ini merupakan anak tak sah taraf. Apabila anak itu adalah anak tak sah taraf, nasabnya terus kepada ibu yang bukan Islam. Bagi soalan 1, mahkamah menyatakan bahawa mahkamah bersetuju dengan mahkamah tinggi dan rayuan sekiranya plaintiff adalah seorang Muslim dan ingin keluar daripada agama Islam, mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa. Kes Lina Joy. Mahkamah merujuk kepada seksyen perkara 11.1 tentang jaminan untuk mengamalkan penyebaran menganut dan mengamal agama. Ini perkara 11 tentang kebebasan beragama. Tetapi mahkamah mengatakan di dalam menjawab soalan 1 yang dikemukakan tadi, Rosliza ini adalah seorang non-Muslim ab initio, orang bukan Islam daripada awalnya, bukan orang yang pernah beragama Islam, yang keluar daripada agama Islam, tetapi adalah tidak pernah langsung beragama Islam, yang mana dapatan ini adalah bertentangan dengan dapatan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi yang mengadili kes ini di peringkat perbicaraan. Saya takkan baca inilah, saya ada masa lagi 5 minit. Di Mahkamah Persekutuan juga berpendapat bahawa plaintiff telah berjaya membuktikan tuntutannya dan mereka tiada perkahwinan dibuktikan sebaliknya. Oleh yang demikian, tuntutannya adalah beliau adalah dibenarkan. Walaupun kita dikatakan kalah dalam kes ini, tetapi ada kesan positif tentang penghakiman Mahkamah Persekutuan ini, di mana Mahkamah Persekutuan mengiktiraf dengan secara tuntas
bahawa kes Lina Joy adalah kes yang terpakai dalam kes orang yang pernah memeluk agama Islam ataupun orang Islam dari yang lahirnya mereka perlu pergi ke mahkamah syariah untuk menentukan status agamanya. Tak boleh lagi nak buat deed poll, tak boleh lagi nak buat surat akuan sumpah untuk mengatakan keluar daripada agama Islam ataupun memohon kepada mahkamah sivil. Itu tak boleh dilakukan kerana dalam kes ini pun ini kesan positif penghakiman tersebut. Mahkamah kekalkan penghakiman di dalam kes Lina Joy mesti pergi ke mahkamah syariah terlebih dahulu untuk mendapatkan perisytiharan sebelum nak keluarkan perkataan Islam dalam IC tersebut. Cuma secara umumnya saya membuat cadangan yang pertama kita perlulah menghormati keputusan mahkamah ini. Ia adalah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa untuk menentukan isu pentafsiran undang-undang ini. Mungkin kalau ada kes lain kita boleh argue lain. Dan saya juga menyarankan JAKIM dan juga pihak-pihak yang tertentu untuk mengatur perbincangan melihat tentang perundangan-perundangan mana yang perlu dipinda seperti di dalam perkara Regulation 24 tadi untuk dipinda dan undang-undang dan juga peraturan dan juga melihat bagaimana kes-kes ini perlu diberikan nafas yang baru yang mana kita perlu melihat kepada bidang kuasa mahkamah mahkamah syariah itu sendiri. Tapi secara kritisnya saya mengatakan penghakiman yang membenarkan mengesahkan Rosliza tersebut adalah anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf itu adalah anak tak sah taraf berdasarkan kepada undang-undang Islam. Jadi bagi saya sepatutnya mahkamah sivil perlu mendapatkan pandangan daripada pakar sebagaimana Dr. Azam katakan tadi. Tetapi di dalam penghakiman minoriti tadi Dr. Azam pun ada kata tentang Islam dan sebagainya, ada dua hakim tak benarkan. Tetapi tentang anak tak sah taraf ini bagaimana pula? Sepatutnya isu tak sah taraf ini macam saya katakan tadi di dalam jurisprudensi Islam pun ada terdapat tentang anak tak sah taraf, anak sah taraf dan juga anak wati syubhah dalam menentukan sama ada Rosliza ini adalah seorang anak tak sah taraf perlu balik kepada jurisprudensi Islam. Bukan hanya mengatakan mereka tidak berkahwin, mereka adalah anak tak sah taraf. Itu bukan that simple untuk kita tentukan sama ada seorang itu anak sah taraf ataupun tidak. Kita perlu balik kepada jurisprudensi Islam. Di dalam kes Iki Putra ada juga disebut tentang coexistence of the courts. Saya biasa dulu menggunakan perkataan ataupun istilah mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah should complement each other, bukan competing with each other. Tetapi dalam kes Iki Putra, Mahkamah Persekutuan menggunakan perkataan coexistent. Walaupun Mahkamah Persekutuan dalam Iki Putra menggunakan coexistent antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah, tetapi coexistent itu tidak nampak sebagai begitu betul bersama, tetapi nampak macam berat sebelah. Dalam kes Rosliza ini sebegini, dalam kes Iki Putra pun begitu juga. Jadi banyak saranan-saranan yang telah dikemukakan oleh Dr. Azam tadi, saya tak nak ulang balik. Kita perlu melihat kepada perkara-perkara ini, kita perlu melihat bagaimana untuk menghentikan campur tangan, bagaimana nak memaknai istilah coexistent antara mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah, bagaimana kita mahu mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil ini complementing each other, bukan competing with each other. Jadi bagi saya kalau jelas suatu perkara itu memerlukan jurisprudensi Islam, maka fatwa ataupun keputusan daripada mahkamah syariah perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum, walaupun dalam bidang kuasa mahkamah sivil, tapi mahkamah sivil perlu mendapatkan pandangan-pandangan tersebut terlebih dahulu untuk membuat keputusan. Barulah ada
betul disebut coexistent ataupun complementing with each other. Itu antara mahkamah syariah. Cuma tadi Dr. Azam ada sebut tentang keengganan mahkamah syariah untuk membuat keputusan tentang perkara-perkara tertentu dengan mengatakan mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa. Itu satu perkara yang perlu kita lihat di mahkamah syariah, yang mana bagi saya mahkamah syariah itu perlu mengadakan anjakan paradigma untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan juga lebih bermanfaat kepada perundangan Islam itu sendiri. Kerana minggu lepas pun saya mendapat keputusan dari mahkamah rayuan syariah di sebuah negeri yang sama juga keputusannya. Kes saya mewakili sebuah majlis agama Islam yang mana keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah rayuan syariah mengatakan sekiranya orang itu orang Islam, mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan bahawa orang tersebut telah pun keluar daripada agama Islam. Memang dari segi hukumnya sebegitu, tetapi kesan undang-undangnya, ramifikasi undang-undangnya, apabila mahkamah syariah kata mereka tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan sama ada seorang itu telah terkeluar daripada Islam ataupun tidak, penghakiman itu akan dijaja ke mahkamah sivil dan permohonan akan dibuat di mahkamah sivil untuk satu perisytiharan bahawa mereka bukan lagi beragama Islam, kerana mahkamah syariah sendiri mengatakan mereka tidak ada bidang kuasa. Takkan nak kata mahkamah sivil pun tak ada bidang kuasa. Jadi bagaimana remedi yang mereka minta, ketidakadilan akan berlaku kepada mereka kerana mahkamah syariah tolak, mahkamah sivil akan tolak juga. Itu yang menjadi persoalan yang kita perlu lihat juga. Kita mungkin melihat kepada dalaman kita dalam memperbetulkan tanggapan dan juga kelancaran dalam kes-kes ini. Tak guna kita marah 100% kepada mahkamah sivil kerana campur tangan dan sebagainya, tetapi dalam aspek kita sendiri kita tidak perbaiki pendekatan dan juga kita tidak membuat anjakan paradigma dalam kes-kes sebegini. Saya rasa itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Zalia, unmute Prof. Zalia. Unmute. Kena unmute, Prof. Ke Prof bercakap tu, Prof? Tak dengar? Kena unmute dulu. Tak dengar, Prof. Ada selingan lagu. Bah. Bah. Boleh ni, Prof? Tak jumpa button. Button unmute. On kan speaker. Speaker pula. Mic. Selalunya di bawah lah. Kalau skrin besar lah. Saya dah ask to unmute dah ni. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah kita telah selesai sesi perbincangan tentang isu konflik bidang kuasa. Saya cuba tidak mahu mengganggu ulasan Datuk Zainal tadi.
Kerana tapi oleh kerana kekangan masa memberi peluang kepada soalan-soalan yang ingin dikemukakan. Tapi pada masa yang sama saya take note saya take note bahawa beberapa isu yang dibangkitkan oleh Dr. Azam dan Datuk Zainul Rijal itu memerlukan way forward untuk untuk isu ini diselesaikan dengan baik walaupun kita kata dalam tajuk perbincangan kita tadi merungkai konflik bidang kuasa itu sebab semua yang berlatar belakang kan pengajian undang-undang mengetahui bahawa kalau dari segi analoginya di Malaysia ini kita mempunyai dua sistem perundangan iaitu perundangan sivil dan perundangan syariah. Nah, itu adalah hasil dari sejarah perundangan di Malaysia yang kita warisi selepas merdeka. Tapi pada masa yang sama kalau saya boleh buat analogi macam railway track track kereta api itu walaupun berasingan ada ketika-ketikanya dia bertembung. Jadi bila bertembung itulah itu yang merupakan masalah. Kita panggil grey areas yang memerlukan penyelesaian dan kes yang kita ulas pada malam ini kes Rosliza ni merupakan pertemuan trek kereta api sivil dan trek kereta api syariah itu dan trek itu telah diambil alih oleh Mahkamah Persekutuan. Mungkin kerana trek dia tu lebih besar, maka trek Mahkamah Syariah itu yang kecil itu telah diambil alih lah. Kita tengok macam itulah kalau kita nak menulis kembali sejarah perundangan dua sistem perundangan di Malaysia itu dia jadi begitu. Jadi kita membuka ruang lah kepada soalan-soalan yang akan dikemukakan dalam tempoh setengah jam mungkin Saudara Khairul boleh bantu saya untuk mengenal pasti soalan-soalan yang ada dan kalau boleh kita tamat sesi ini dalam setengah jam sekiranya dibenarkan oleh urus setia. Silakan. Prof, nak tanya secara lisan boleh? Ya, boleh saja. Ya, siapa yang bercakap? Fad, Prof. Okey, silakan. Puan Fadlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Datuk. Datuk Zainul, saya semasa kes ini penghakimannya, saya ingat banyak perkara-perkara teknikal telah pun diselesaikan oleh Mahkamah Persekutuan dalam konteks terus menggarisbawahi apa benda yang menjadi bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. So secara teknikalnya saya tak ada question lah dari segi apa yang mereka telah pun nyatakan dalam penghakiman tersebut. Tetapi saya nak highlight betapa sukarnya kedudukan kita selepas ini kerana kita telah pun mendapat seolah-olah satu arahan, inilah dia bidang tugas ataupun bidang kuasa kamu yang saya boleh kumpulkan seperti berikut. Yang pertama, apabila isunya adalah were never Muslim, maka ia civil. Apabila isunya no longer Muslim, syariah. Yang paling saya rasa paling saya sedikit risau adalah apabila mereka menyebut tentang jurisdiction rasional persona dan rasional material yang bagi saya sangat besar kesannya kepada Mahkamah Syariah. Dalam masa yang sama, Prof. Datuk, kalau kita tengok daripada penghakiman nombor 80 hingga 93, itu adalah bagi saya yang sangat kritikal untuk kita bincangkan. Pertama kerana dalam perkara 80 atau penghakiman nombor 80 itu disebut bahawa syariah tanya dia kata dah masuk dalam beg. Creatures of statute. Ini bagi saya morally down jugalah Datuk Zainul sebab bila disebut sebagai syariah courts are creatures of statute, seolah-olah kita ni tak ada orang kata locus standi untuk berdiri sebagai syariah court as itself lah.
Dia cakap, apa tanya dia? Kedua, saya ingat juga dalam konteks Tengok, dah dalam beg dia kata. isu. Dia marah ke apa? Ada gangguan ya. Ada gangguan ya, mintalah siapa yang mengganggu tu Backend pula tu yang ganggu tu. Kena unmute tu Ipin. background saya, Unmute tu. bukan background saya. Silakan. Itulah kemudian ab initio cases itu sangat kritikal juga. Dalam masa yang sama, apabila mereka juga menyebut dalam Parkiman nombor 104, the phrase professing the religion of Islam is a provision of the federal constitution and a constitutional term. Jadi ini juga bermakna bahawa kita tidak boleh langsung question the phrase professing the religion of Islam kerana bagi mereka itu adalah sudah masuk bidang kuasa mereka. Jadi personally saya sangat risau Datuk Zainul, Prof Azam, Prof Datuk, sebab banyak perkara telah pun di list down dalam penghakiman ini khususnya berkaitan dengan jurisdiction dan mereka telah pun membuat keputusan yang jelas bahawa inilah dia bidang kuasa dan kamu tak boleh overboard di bidang kuasa. Jadi memang concern saya tinggi sebab sebagai juga Peguam Magnis juga kita berhadapan dengan kes-kes begini setiap hari. Jadi perlu ada jugalah sedikit sebanyak sesi yang boleh memberikan kita kekuatan moral khususnya dalam mendepani isu khususnya ab initio case, creatures of statute ini dan juga rasional persona dan rasional material ini. Okey, wallahualam. Terima kasih Puan Fadlina, satu pandangan yang baik yang memerlukan jawapan. Malah saya pun dalam pembacaan kes ini dan saya lihat pendekatan yang dibuat dalam memberi definisi profess the religion of Islam, di mana dilihat bahawa profess itu define atau didefinisikan hanya melihat kamus, ya, tidak diperincikan dari segi konsep. Banyak yang perlu yang ada grey area di situ, ya. Sebab kita biasanya dalam mengupas definisi, ya, atau kita mengupas konsep, kita tidak melihat kamus. Walaupun kamus itu ialah Oxford Dictionary yang dilihat dari Oxford atau Cambridge punya dictionary, ya, tidak begitu. Dari perspektif akademik pun, bila kita mengupas konsep, kita mesti melihat lebih mendalam lagi. Itu hanya ulasan selari saya lah sebab saya bukan panel pembicara, hanya moderator. Jadi kerana Puan Fadlina mengusulkan soalan ini kepada Datuk Zainul Rijal, ya? Atau kepada kedua-dua pembicara? Kepada siapa Puan Fadlina? Dua pun boleh komen, tak ada masalah. Okey, so kita minta komentar siapa-siapa saja dulu. Okay, saya jawab terlebih dahulu sebelum Dr. Azam. Saya rasa orang yang bertanya itu pun lebih mahir daripada saya dalam menjawab soalan ini. Cuma dari sudut perspektif saya sendiri, betul saya tidak mungkin untuk memberikan dikatakan sebagai keadilan kepada orang yang betul-betul bukan Islam. Mereka tak mahu datang ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan satu perintah atau hakiman. Itu bidang kuasanya adalah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Tetapi di dalam menentukan sama ada orang itu adalah non-Muslim ab initio, tak pernah beragama Islam, ia memerlukan jurisprudens Islam. Dia dah waktu dia non-Muslim itu adalah adakah waktu dia balik ataupun sebelum dia balik, apakah tanda-tanda balik tersebut, dia memeluk agama Islam dan sebagainya. Semua itu mempunyai jurisprudens di dalam Islam yang mana sifat coexistent between Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil itu perlu ada. Jadi sekurang-kurangnya perlu dapatkan satu pengesahan daripada Mahkamah Syariah bahawa sebelum orang ini, A ini, pemohon ini, sebelum dia balik, dia telah pun mengamalkan agama Buddha ataupun Kristian dan sebagainya, dan dia dah balik, dia terus melakukan upacara agama lain, menganut agama lain, dan dia tidak pernah beragama Islam. Kalau ada
satu mekanisme untuk dapatkan perintah daripada mahkamah syariah ataupun mufti dan sebagainya, barulah pergi ke mahkamah sivil. Itu yang kita maksudkan coexistence antara perundangan syariah dan juga perundangan sivil itu. Ya. Kemudian isu mengenai creatures of the statutes. Ini selalu dalam kes-kes bidang kuasa mahkamah syariah selalu dikatakan civil court is a creature of the federal constitution. Undang-undang tertinggi di Malaysia membentuk mahkamah sivil. Mahkamah syariah ini macam tribunal aja dia katalah, bukan saya kata, sebab dia dibentuk, ditubuhkan melalui enactment pentadbiran. Kita ada perlembagaan, kita ada akta, kita ada enactment. Jadi jatuh nombor 3. Macam tribunal pengguna, macam tribunal perumahan dan sebagainya. Ditubuhkan melalui akta ataupun peraturan-peraturan. Ini yang berlaku, inilah hujah pihak di sebelah sana dalam mengatakan bahawa mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil itu not at par, tak sama dari segi penubuhannya. Belum lagi dia kira gaji hakim mahkamah syariah, belum lagi dia kata tentang bidang kuasa mahkamah syariah dan sebagainya. Jadi saya pernah mengutarakan isu tentang penubuhan mahkamah syariah ini. Kalaulah mahkamah sivil ditubuhkan di bawah undang-undang perlembagaan persekutuan, kenapa kita tidak tubuhkan mahkamah syariah di bawah undang-undang tubuh negeri-negeri? Setakat ini hanya negeri Terengganu sahaja yang mewujudkan klausa tentang penubuhan mahkamah syariah di dalam undang-undang tubuh negeri Terengganu. Negeri lain semua di dalam enactment. Jadi kalau kita nak katakan mahkamah syariah dan mahkamah sivil at par, mahkamah syariah perlu ditubuhkan di dalam undang-undang tubuh negeri yang merupakan undang-undang tertinggi dalam negeri tersebut. Tetapi dah beberapa tahun saya kata begini, tak ada apa-apa tindakan. Saya pernah menghadap Sultan di sebuah negeri, Sultan dah berkenan supaya ditubuhkan undang-undang ditubuhkan mahkamah syariah di dalam undang-undang tubuh sebuah negeri, tetapi sampai sekarang tak dimaterialize lagi. Dah bertukar kerajaan dan sebagainya, masih lagi tak dibuat. Ini menunjukkan kita ni orang Islam ni ataupun orang yang mempunyai kuasa, orang Islam yang mempunyai kuasa politik dan juga pentadbiran dan sebagainya tidak mengambil kira langsung, tidak memberi perhatian tentang isu-isu yang dihadapi oleh pensyarah perundangan Islam, peguam-peguam syar'i, hakim-hakim syar'i, kesemua yang kita hadapi tersebut langsung mungkin saya katakan masuk telinga kanan, keluar pun telinga kanan. Tak ada apa-apa tindakan dah berapa tahun dah. Jadi kita lah kena, saya tak tahulah macam mana nak gerakkan lagi untuk ke arah penubuhan mahkamah syariah ini di dalam undang-undang tubuh negeri. Kemudian tentang professing constitutional terms, professing the religion of Islam, itu adalah satu constitutional term yang mana mengikut perundangan kita untuk mentafsirkan perlembagaan persekutuan, kuasanya diberikan kepada Mahkamah Persekutuan. Betul, saya setuju itu. Memang untuk menentukan professing tafsiran perlembagaan itu kuasanya mesti diberikan pada satu badan saja, iaitu Mahkamah Persekutuan dalam konteks ini. Tetapi sebelum Mahkamah Persekutuan menentukan professing the religion of Islam, dia perlu memastikan fakta-fakta dari sudut Islam itu bagaimanakah keperluan dalam jurispruden Islam, dalam fiqh. Bagaimanakah menentukan sama ada seorang itu profess the religion of Islam ataupun tak. Ia bukan satu frasa yang boleh ditafsirkan secara harfiah saja, secara literal saja. Jadi dalam konteks coexistence of mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, saya katakan mahkamah sivil dalam mentafsirkan perlembagaan itu perlu merujuk terlebih dahulu kepada mahkamah syariah sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Latifah Matzin, di dalam kes Mio Sulaiman Takrib dan sebagainya. Tapi perkara ini tidak berlaku di dalam kes Rosliza, perkara ini tidak berlaku juga di dalam kes Iki Putra. Itu jawapan saya. Okey, terima kasih.
Terima kasih di atas jawapan tersebut. Kita beralih kepada Dr. Azam. Silakan. Okey. Terima kasih. Saya ingat Datuk Zainul dah jelaskan, jawab dengan begitu detail. Mungkin saya compliment saja. Saya amat bersetuju. Dan inilah saya ingat rumusan yang kita bincang malam tadi. Kita menghadapi banyak kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tertinggi Negara, Mahkamah Persekutuan, yang implikasinya kepada perundangan Islam, implikasinya kepada Mahkamah Syariah. Kita telah bercakap dan kita telah merumuskan dan kita telah mencadangkan. Tetapi macam Datuk Zah cakap lah, kalau kita orang mempertikaikan kedudukan Mahkamah Syariah tu, macam mana kita nak memperkasakan, kita dah minta lah supaya penubuhan Mahkamah Syariah itu boleh dibuat di bawah Undang-Undang Tubuh Negeri, tapi macam disebut hanya negeri Terengganu, tapi bagaimana kedudukan negeri lain. Jadi jangan kita nak salahkan orang lain apabila satu keputusan itu dibuat yang tidak memihak pada kita. Macam saya sebut dalam perbincangan saya, maknanya kuasa telah diberi tapi kita enggan menggunakan kuasa tersebut. Tapi kita blame bahawa bila jadi kes begini kita salahkan. Ini mereka ambil bidang kuasa kita dan sebagainya. Of course, bila kita bercakap tentang hierarki kedudukan Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, of course lah. Kita macam Datuk sebut lah, maknanya Mahkamah Sivil ni dia lebih superior. Dan dalam saya ingat, saya tak sempat tadi dalam pembentangan saya tak ingat kes yang mana tu, Justice kalau tak silap saya Hamid tu, dia sebut bahawa Mahkamah Sivil, hakim-hakim Mahkamah Sivil kompeten untuk nak bincang juga isu walaupun dia melibatkan perundangan Islam. Mereka pun membaca. Dia kata mereka juga memahami sebegitu rupa. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa isu yang dibentangkan di hadapan mereka itu adalah berkaitan dengan undang Islam dan sepatutnya jurisprudensi Islam itu dikendalikan oleh mereka yang berpengetahuan ilmu hukum hakam dalam bidang perundangan Islam. Jadi ini yang saya kira yang perlu kita ambil pendekatan yang paling penting supaya kita teruskan. Kalau saya diberi untuk diminta pandangan, macam mana sekarang ni banyak kes-kes telah didaftarkan sedang berjalan di Mahkamah Tinggi Syariah tentang perisytiharan status agama Islam ni. Sama ada dia ni Islam tak Islam, were Muslim, no longer Muslim ni. Kita jalan saja. Inilah yang berlaku, kita jalan saja. Kalau orang nak bawa pergi kes ke Mahkamah Sivil, dia nak cabar, bawa lah. Tapi kita kena tunjukkan bahawa mungkin satu hari nanti duduk panel dia mungkin dia akan berubah, dan kita insya-Allah saya ingat satu masa nanti kita akan mempunyai hakim-hakim yang mengambil kira latar belakang yang saya ingat yang lebih realistik lah dalam hal ini. Wallahualam. Ya, terima kasih Dr. Azam. Saya setuju dengan Dr. Azam sebab saya pun teringat lebih daripada 10 tahun yang lalu bersama dengan Dr. Azam pun kita telah membuat penyelidikan memprofil kes-kes murtad di Selangor melalui kes-kes yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah di Selangor Pada waktu itu tidak ada nampak jalan sama ada Mahkamah Syariah hendak mendengar kes-kes permohonan tersebut. Saya ingat kita dapati ada beberapa kes sama ada silap daftar sebagai orang Islam di mana mereka bukan orang Islam tetapi perlu ditentukan oleh Mahkamah Syariah bahawa mereka itu telah dibesarkan sebagai seorang Islam atau jadi isu melihat dari perspektif jurisprudens Islam tu adalah sangat penting tapi itu adalah blind spot lah yang pada pandangan saya penggunaan perkataan blind spot. Kadang-kadang kita tahu yang kita tidak tahu. Kita tahu apa yang kita tidak tahu, maka kita perlulah belajar. Tapi ada juga yang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu dan tidak mahu belajar. Itu adalah perkara yang perlu diperbaikilah di situ Jadi saya masih menunggu lagi soalan-soalan
Sebab kita ada lebih kurang 10 minit saja lagi untuk perbincangan. Dan saya masih menunggu soalan sama ada melalui chat box atau melalui medium-medium lain yang kalau ada soalan dibuat secara berdepan itu adalah lebih baik. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato'. Ya, Puan Nur Salimah ya. Ya, saya. Silakan. Apa ni, saya nak bertanya kepada Dr. Azam tentang apa yang Dr. Azam sebut tadi, apa ni, mengenai bagi orang yang bukan bidang apa ni, untuk memahami lah apa yang Dr. Azam sebut tadi tentang apa ni, kuasa secara tersurat dan tersirat itu. Maksudnya ada kuasa secara tersirat dan dia perlu mungkin kepada apa ni, satu kesungguhan dan komitmen dan perjuangan lah untuk kita mengambil faedah daripada apa ni, maksudnya supaya dapat kita perjuangkan sesuatu lah, maksudnya berkaitan dengan apa ni, kuasa yang tersirat tadi yang disebutkan. Terima kasih. Okey. Silakan Dr. Azam. Okey, terima kasih. Saya ingat dalam hal ini Mahkamah Tertinggi Negara telah memutuskan bahawa terdapat peruntukan terdapat kes-kes yang ditimbulkan di Mahkamah Sivil berkenaan dengan perundangan Islam yang rata-ratanya yang kita tadi bincang tadi adalah berkenaan dengan status agama yang dibawa tersebut. Maka dia melihat kepada sama ada tersurat. Jadi ada pendekatan mahkamah mengatakan bahawa mesti ada peruntukan yang jelas di bawah enactment negeri-negeri. Kalau tak ada, maka Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pendekatan oleh Mahkamah Tertinggi Sivil, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kita, makna Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa tersebut walaupun tidak diperuntukkan dalam enactment negeri, iaitu tersirat. Jadi bagi saya, pendekatan tersirat itu kita tidak boleh selama-lamanya pegang. Sebab tersirat ni dia macam orang panggil syafaat lah. Bergantung kepada hakim nak bagi tak bagi. Walaupun ada pendekatan tersirat itu diputuskan oleh mahkamah. Jadi balik kepada kita kita tak bolehlah duduk saja. Kita kena masukkan peruntukan-peruntukan yang kita nampak tak ada, masukkan. Supaya tidak menimbulkan permasalahan pada masa akan datang. Jadi kita selalu bahas, ni dah hakim dah kata dah tersirat, kenapa kita tak ambil, kita nak juga tersurat. Itu bergantung kepada pendapat pendekatan hakim. Ada hakim yang dia rasa okey, cukup dengan tersirat. Ada hakim no. Dan itulah yang berlaku dalam keputusan yang kita tengok pada Rusliza ni, dan juga keputusan yang kita tengok pada Iki Putra pada semalam. Ringkas begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Puan Salimah, itu adalah soalan yang baik dan menerima jawapan yang baik juga. Apa yang saya boleh buat, kerana kita ada lebih kurang 3 minit saja, ialah bagi saya sebagai moderator menyimpul perbincangan kita pada malam ini. Saya anggap ini adalah satu perbincangan daripada siri-siri perbincangan berkaitan dengan memperkasakan Mahkamah Syariah dan pada masa yang sama perundangan Islam. Kita telah berada di kurun yang ke-21 dan kita masih lagi mencari-cari jalan penyelesaian kepada memperkasakan perundangan Islam. Satu perjuangan yang telah dipelopori oleh Profesor Ahmad Ibrahim apabila beliau, Allahyarham, sampai di bumi Malaysia. Ketika beliau berumur 65 tahun, dan bagaimana perjuangan itu tidak berkesudahan kerana ada perubahan-perubahan besar
terutama pada tahun 1988, walaupun ada perubahan berlaku sejak tahun 1965 membawa kepada 1980-an ya, dan kemudiannya 1988 apabila berlaku amendment kepada perlembagaan itu, kemudian kepada usaha-usaha untuk memperkasakan mahkamah syariah, tetapi usaha-usaha tersebut masih dalam bentuk yang seperti yang kita bincang dalam series yang pertama hari itu, tidak dalam bentuk transformasi. Dia adalah satu riak-riak yang belum lagi menjadi gelombang, riak-riak kecil yang masih kekal, riak-riak kecil yang kemudiannya apabila ada angin yang datang dari pelbagai arah menjadikan riak-riak itu mati. Dia tidak menjadi ombak yang besar kerana tidak di dalam tiupan angin yang berlaku dalam satu arah. Saya cuba membuat analogi sebenarnya, tapi mungkin ada kesukaran di situ kerana kita perlu memahami bahasa laut ya, dalam memperkasakan perundangan Islam di Malaysia. Walaupun itu matlamatnya, tapi kita perlulah selepas ini duduk dalam kumpulan yang memikirkan pelan tindakan bagaimana untuk melaksanakan, dan saya tidak menafikan bahawa salah satunya adalah dalam ruang lingkup jawatan kuasa teknikal undang-undang, terutama melihat kepada pindaan-pindaan yang perlu atau kita guna istilah wajib lah, yang wajib ada sekiranya kita hendak memperkasakan perundangan Islam. Pada masa yang sama kita tidak boleh merendahkan Mahkamah Persekutuan yang kemungkinan, saya guna perkataan kemungkinan ya, mentafsirkan, membuat tafsiran undang-undang di dalam kes Rosliza Ibrahim ini mengikut bidang kuasa yang diberi kepada Mahkamah Persekutuan. Jadi mereka melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin melalui tafsiran yang dibuat, tapi persoalan yang timbul adalah adakah bukan masalah tafsiran sahaja, tetapi masalah penstrukturan mahkamah itu sendiri. Jadi saya tamatkan perbincangan kita pada malam ini dengan persoalan-persoalan yang perlu dijawab, yang wajib dijawab untuk memastikan bahawa usaha-usaha yang kita lakukan ini tidak hanya menjadi angan-angan kosong yang ini bukan satu academic exercise malam ini, bukan satu academic exercise. Ini bukan bagi tujuan untuk meraih sokongan, atau ini bukan untuk tujuan meraih simpati, tidak. Bila kita membuat perbincangan ini, kita cuba merungkai dan mencari jalan penyelesaian. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Urus Setia yang telah menjayakan program pada malam ini dalam bentuk wacana khas. InsyaAllah kita akan membuat wacana lagi untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu perundangan, dan alhamdulillah pada malam ini kita telah mendapat ramai penganjur bersama yang saya ingat dari Nadwah Ilmuwan Perundangan, juga dari Iman, juga dari Wadah, dari Persatuan Peguam Muslim, dan tidak lupa juga kepada IAIS, Institute of Advanced Islamic Studies. Dan insya-Allah kita akan teruskan kerjasama ini, bukan saja seperti yang dinyatakan oleh Datuk Zainul,
bukan kita cooperate rather than melihat mereka yang berkepentingan ini sebagai enemy kita. Tidak sama sekali, kerana kita bergerak dalam ruang lingkup yang sama dan kita mahu sesuatu yang baik. Terima kasih semua kepada mereka yang mempunyai kesempatan untuk mendengar wacana khas ini, mengikuti perbincangan di dalam wacana khas ini, dan juga wacana ini telah dimasukkan dan telah dirakamkan di dalam waptv.my kalau saya silap, supaya dia mencapai atau mendapat capaian yang lebih ramai. Walaupun perbincangan ini ada bersifat sedikit teknikal, tetapi kita telah dalam perbincangan memastikan bahawa kalau boleh seboleh mungkin legal jargon ini tidak diutamakan supaya lebih ramai lagi masyarakat, terutama pembuat polisi memahami apa yang berlaku dalam isu perundangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.